Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hendak gugur-gugurlah nangka, jangan menimpa pinggiran pagar. Kita hamba pasti berdosa, apalagi jom istighfar. Jomlah sama-sama sebelum kita nak meneruskan program ilmu kita pagi ini, cantiklah saya rasa untuk sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz, yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita nak membicarakan tentang satu tajuk berkaitan Ramadan, iaitu Ramadan dan juga menjaga masa. Kerana masa ini salah satu aspek yang perlu kita jaga. Oleh itu, bersama dengan saya pada pagi ini tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah baik, Da'i. Terima kasih. Jazakallah. Datuk dari mana, Datuk, pagi tadi? Dari rumah. Dari rumah, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk, kerana sudi bersama dengan kami semua pada pagi ini. Baiklah, kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz, yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang Ramadan dan menjaga masa. Tanpa buang masa, terus kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Terima kasih, Da'i, dan ibu ayah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, juga para kru yang banyak jasa kepada kita. Tanpa kita tak adalah dapat kita bersiaran pagi ni. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita sihat, afiat. Amin. Kerana tiada nikmat lebih besar daripada nikmat iman, dan selepas itu nikmat afiat, sihat tu badan. Jadi mungkin pada pagi ini surah yang sangat bertepatan dengan perbincangan kita adalah satu surah pendek yang mengandungi makna yang sangat luas. Dan dia merupakan satu sumpah daripada Allah SWT. Jadi berarti kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan kepada kepentingannya, keutamaannya. Jadi surah ini maksudkan ni tak lain tak bukan surah Wal-Asr. Dan rujukan saya pada pagi ini daripada tafsir Ibn Katsir yang saya sangat galakkan tuan-tuan untuk baca. Ya, amat rugi kita kalau kita punya peluang, umur, kesempatan dalam hubungan kait masa juga, tapi tiada peluang untuk mengkaji kalam Tuhan. Baik, surah ini surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi ini surah yang pendek, tapi kata para ulama, contohnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, contohnya Syu'ab daripada Ad-Darimi, begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Awsat, merujuk kepada satu hadis yang mana para sahabat punya perilaku kerana pentingnya demi masa, maka mereka menjadikan satu tazkirah untuk diri mereka sendiri. Contohnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kalau mereka ni bertemu, bincang, bersembang, ada majlis apa-apa, di hujung nanti mereka akan baca tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Merujuk kepada masa untuk mengingatkan diri mereka kepada kepentingan masa ni agar jangan dibazirkan, jangan diabaikan. Surah ni kata para ulama diturunkan oleh Allah SWT sebelum Nabi berhijrah. Jadi namanya surah Makkiyah. Ini adalah mengikut pandangan jumhur para ulama. Jadi surah ni turun selepas surah Syarh, iaitu Alam Nashrah. Kata ada, ia merupakan surah Madaniyah, tapi ini merupakan pandangan yang lemah. Kerana pandangan yang kuat mengatakan ia merupakan surah Makkiyah, yang berarti Allah SWT menurunkannya sebelum Nabi-Nya SAW berhijrah ke Madinah.
Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks ayat ini, surah ini, kata Al-Imam Ibn Hazm, seorang ulama terkemuka dari Andalus, Spain, yang mempunyai mazhabnya sendiri, mazhabnya sudah tidak masyhur pada ini, mazhab Zahiri. Jadi kata Ibn Hazm, kalau engkau perhatikan surah Al-Asr ini, terdapat ayat nasih dan juga mansukh. Nasih mansukh ni maknanya satu yang batalkan sebelumnya, iaitu kata beliau, innalladzina amanu wa amilus salihat ini, kecuali orang beriman dan beramal saleh, maka ia merupakan ayat yang memansuhkan, membatalkan hukum sebelumnya bahawa manusia itu dalam kerugian. Kalau kita belajar bahasa Arab, da'i dan juga para penonton sekalian, dalam ayat ini Allah menggunakan satu pendekatan demi masa. Demi makna Allah bersumpah. Ya, demi masa. Kenapa masa yang dirujuk di sini, kata para ulama tafsir, terbahagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ia adalah berkaitan dengan kehidupan manusia secara umumnya. Al-Asr ni berarti malam, siang, pagi, petang, dan peliknya masa ni kerana Allah bersumpah dengannya kerana ia meliputi berbagai-bagai bahagian. Ini ayat apa? Rabu. Beza tak daripada Rabu lepas agak-agak? Beza. Ya, beza tak dari hari Rabu sebelum kita masuk bulan Ramadan? Beza. Jadi masa ni satu benda yang ajaib. Itu sebab dalam satu hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan, la tasubbud dahra fa inna Allah huwad dahr. Janganlah kamu mencela masa, kerana masa itu sendiri adalah Allah SWT sebenarnya. Maksud hadis ini, kerana orang-orang jahiliah dan orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka membahagikan masa ni kepada tahun-tahun tertentu, contohnya tahun ni, tahun itu, tahun tikus, tahun apa. Kerana bagi mereka tahun itu ada membawa benda-benda yang tidak baik. Sedangkan bukan masa itu yang tidak baik. Yang tidak baik adalah manusia itu sendiri. Dari sudut produktivitinya, dari sudut kesungguhan bekerjanya, dari sudut komitmennya, dari sudut amalannya. Jadi mereka sendiri yang sebenarnya yang rugi, bukannya masa itu yang bawa keburukan. Yang kedua, kata para ulama, masa ini dimaksudkan oleh Allah di sini, Allah bersumpah dengan masa, iaitu kehidupan Nabi SAW. Kerana kehidupan Nabi dalam 63 tahun, tengok bagaimana penghasilannya, outputnya, outcome-nya. Ya, walaupun tempoh kenabian itu cuma 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tapi tengok hasilnya, melahirkan generasi yang sangat hebat seperti para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain yang menjadi obor kepada seluruh manusia. Kata Abdul Fattah Abu Udah, seorang ulama terkemuka dari Syam, dalam hadis, kalaulah Nabi tidak memiliki apa-apa mukjizat selain daripada para sahabat, sudah tentu mencukupi untuk kita lihat kehebatan Islam itu diserlahkan oleh generasi para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Jadi bagaimana Nabi mentarbiah dalam tempoh 23 tahun itu, menjadikan manusia daripada keadaan membunuh-bunuh satu sama lain, yang kuat menindas yang miskin, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Ada kabilah Arab yang membunuh anak-anak perempuan mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min qaumin su'ima busyira bihi ayumsiku wa hunin am yadsu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah menceritakan ada yang bunuh anak kerana bagi mereka anak perempuan itu membawa keburukan, membawa beban dalam hidup. Tiba-tiba Islam datang untuk mengatakan bahawa ada surah yang namanya surah Nisa sebagai contohnya, bagi menunjukkan keutamaan kedudukan para isteri, para ibu dan anak-anak perempuan. Jadi kata Dr. Atik Nabulsi, seorang ulama terkemuka dalam bidang tafsir dari Bumi Syam, berkata bahawa maksud ayat ini kalau engkau perhatikan sebenarnya menjurus kepada kehidupan Nabi sebagai pendapat kedua daripada masa yang Allah bersumpah, itulah kehidupan Nabi sebenarnya. Supaya setiap orang yang mempunyai peluang untuk muhasabah diri dan compare diri. Aku sekarang umur 40, 50. Apa aku buat untuk Islam ni? Daripada aku balik umur 15 tahun, sekarang umur aku 40, 25 tahun. Apa aku buat ni? Jadi setiap kita wajib muhasabah diri untuk melihat masa yang kita lalui ini, apakah kebaikan yang kita berikan kepada Islam, kepada diri kita, kepada orang lain. Pentingnya kita menjaga masa itu sehinggalah Allah bersumpah di dalam Quran. Oleh itu mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang menjaga masa. Baiklah, kita ada soalan yang pertama pada pagi ini dari sahabat kita Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Masa itu ibarat emas. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengurus menjaga masa, lebih-lebih lagi dalam Ramadan ini? Kadang-kadang kita tak perasan masa itu digunakan pada benda-benda yang tak berfaedah dan berlalu begitu saja. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Kasih Nurul Shah atas soalan. Silakan Ustaz. Da'i dan yang bertanya, tuan-tuan perempuan yang mulia sekalian. Imam Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin, dan begitu juga dalam Bidayatul Hidayah. Satu bab yang penting, mukadimah yang penting untuk kita semua faham.
Iaitu dalam hidup ni kita sebenarnya perlu kepada dua perkara saja. Yang pertama sekali kita perlu ilmu, yang kedua kita perlu amal. Ini dah dia ma'jun kebaikan. Ma'jun yang apa? Terapi diri. Ya, dengan pertama sekali kita mengetahui. Sebagai contohnya bulan Ramadan ni setiap hari kita buka radio, kita tengok TV, kita baca mesej yang orang hantar kepada kita. Masya-Allah, alangkah banyaknya kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Yeah. Jadi ada ilmu tak? Jadi sekarang kita baca benda-benda yang menambah ilmu kita kepada Allah Taala. Contohnya setiap hari, setiap waktu daripada kita bersahur tadi sampai kita buka waktu mustajab doa. Contohnya dalam hadis mengatakan demikian. Subhanallah. Bukan saja pada waktu hampir-hampir buka puasa. Betul. Itu satu waktu keutamaan juga. Kalau hari Jumaat contohnya, waktu pasar tu antara 12 waktu yang mustajab doa dalam hadis riwayat Ibn Abbas mengatakan demikian daripada Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Jadi kembali kita kepada topik ni, nombor satu sekali kena ada ilmu. Jadi apa benda kita nak buat mesti ada ilmu. Sebagai contohnya, saya tengok baju da'i cantik baju ni, kat mana buat ni? Maka da'i beritahu saya kata buat sekian. Saya jumpa seorang da'i lagi, sama juga baju cantik. Mana datang? Dia pun cerita pasal dia buat kat sini, harganya. Oh, bagus-bagus. Kan 2 orang cakap. 3 orang bercakap. Jadi ilmu tu sampai kepada kita dia sumber yang betul, mutawatir. Betul. Apa yang kita nak buat? Teruslah saya pergi cari tailor tersebut. Jadi ini dalam hidup merujuk kepada ilmu dalam kehidupan kita. Penting untuk kita ada ilmu. Perkara pertama. Bila kita tahu kelebihan Ramadan ini, keutamaannya, keutamaan baca Quran sampai Nabi SAW tadarus dengan Jibril AS. Apa lagi Nabi buat? Nabi banyak sedekah pada bulan Ramadan, terutamanya pada hari akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Jadi ini semua kita tahu. Dan nombor 2, kata Imam Ghazali, buat. Kenapa tangguh? Buat. Kerana dalam hidup ini, kita baca ayat-ayat Quran, kita akan jumpa. Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima tarakt kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Semua orang akan mati dan antara keresahan ataupun penyesalan yang paling utama mereka kata, ya Allah balikkan aku ke dunia. La'ali a'malu salihan ataupun fa asaddaq wa aku minas salihin. Kerana semua orang nak balik ke dunia, tuan-tuan dimuliakan sekalian, satu kata-kata yang dikemukakan oleh Imam Ghazali bahawa beliau ni melihat macam-macam orang kelilingnya, orang kaya, bangsawan, orang berkedudukan, berpangkat, maka hati kita kadang-kadang rasa serabut. Kerana kita rasa kenapa aku tak macam dia timbul perasaan seperti itu. Maka Imam Ghazali kata setiap kali timbul perasaan seperti itu aku pergi ke kubur. Dan aku tengok kubur, Allahu Akbar, mati dah orang ni kecil, kubur ni mati masa kecil. Mati masa muda. Mati umurnya panjang, agaknya banyak amal soleh dia. Orang yang mati ni tuan-tuan, setiap mereka yang mati tuan-tuan, mereka minta kembali ke dunia untuk menambah amal saleh mereka. Kalau mereka dah beramal saleh, mereka minta untuk kembali lagi untuk sembahyang sunat 2 rakaat. Kerana Nabi pernah bersabda, satu hari Nabi berjalan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, orang dalam kubur ni semuanya menyesal. Seorang daripada mereka ataupun semua mereka akan berkata, kalau aku balik ke dunia aku nak sembahyang sunat 2 rakaat. Maka Abdullah bin Umar berkata, sejak dari itu aku tak pernah lihat kubur melainkan aku sembahyang sunat 2 rakaat. Apa-apa sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat wuduk ke, mutlak ke, duha ke, istikharah ke, apa sahaja sembahyang asalkan bukan waktu yang haram. Kerana aku teringat pesan Nabi itu bahawa semua mereka menyesal tak ambil peluang untuk sembahyang sunat. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini apa namanya? Ilmu. Betul. Beramal. Jangan tangguh-tangguh. Dan dalam beramal kita ada banyak kekangan, cabaran, keluarga, anak kadang ajak tengok TV, apa main tengok movie apa. Contohnya, tuan-tuan, jadi kita pun kadang kalah juga iman tak termasuk kuat, saya, tuan-tuan. Jadi apa kita baca pada Allah, minta pada Allah Taala, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni saya yakin tuan-tuan semua amalkan. Nabi pesan pada sahabat yang hebat ilmunya macam Muaz bin Jabal, yang termasuk di kalangan fuqaha usahaba, sahabat-sahabat yang paling alim, jadi rujukan, jadi mursyid, jadi duta Nabi, jadi orang alim, dihantar ke Yaman sebagai contohnya untuk jadi mufti. Maka Muaz bin Jabal yang hebat ilmunya ini pun Nabi mengajarnya, wahai Muaz, engkau nak beramal saleh ni perlu bantuan daripada Allah Muaz. Taufik namanya. Hidayah daripada Allah dan taufik daripadanya. Kalau tak ada memang kau tak akan buat. Maka doalah pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi, ya Allah bantulah aku, ya Allah. Aku banyak masalah, ya Allah. Aku banyak kelemahan. Aku duduk sekarang dah terlelap, berdengkur je tiba. Contohnya, aku duduk kan dah kalah. Aku duduk pegang handphone je kan, habis masa aku tak perasan 2 jam duduk. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, mintalah pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksud, ya Allah bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, memperbaiki amal saleh aku kepadamu. Baik.
Ilmu dan amal. Jangan beramal tanpa ilmu dan jangan pula ada ilmu tapi tidak beramal. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ini Mama Hanifah daripada Pulau Pinang, Ustaz dan Da'i dan kru-kru memodoakan semua selamat. Amin. InsyaAllah. Amin. Amin. Penyakit-penyakit ni Tuhan ambil balik. Amin, amin. Kita pun duk tunggu masa jugalah. Mamu pun duk tunggu masa. Tapi masa mamu buang dengan encik saja mamu duk buang. Duk tunggu bila nak jadi kaya. Tapi masa tu dah mamu duk tunggu. Tapi pada apa yang mamu tak boleh buat amal ibadat dengan elok, dengan cantik. Pada apa yang mamu tak boleh buat yang mamu duk buat dengan encik ni. Yang itulah mamu soalan mamu. Tolonglah urai dalam lagi doa-doa lah kat mamu. Biar mamu dapat iman. Doakan kami juga. InsyaAllah mamu doa kat mak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mamu Hanifah dari Penang. Penang Mai pagi ni. Betul lah Ustaz, hari ni ada orang lah mungkin beramal tapi dari sudut kualiti dia Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz kita nak menjaga masa dengan beramal dan di masa yang sama juga menjaga kualiti ibadah tersebut. Ya. Mamu Hanifah dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, dai yang dikasihi. Sebenarnya kalau kita perhatikan memanglah dalam kehidupan kita ada banyak kelemahan. Kan itu Allah menurunkan ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ya. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi dalam doa ini kita panjatkan kepada Allah ada kekurangan, kelemahan, ya ketidaksengajaan kita dalam hidup. Kalau kita faham ayat ni, Allah dia mengandungi macam-macam perkara kat situ. Minta kepada Allah ya, istighfar kepada Allah pun ya, mengaku perhambaan kepada Allah yang mutlak pun ya juga. Itu sebab Nabi SAW sabda, siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada satu malam, Allah akan cukupkan dia. Andai dia mati dalam iman. Subhanallah. Jadi balik pada soalan ni, memang kita ni setiap kita merasa ada kelemahan, ada kekurangan. Dan di situ nasihat Nabi SAW kepada seseorang kita, khairul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah yang istiqamah. Istiqamah tu berarti apa tuan-tuan? Istiqamah tu berarti kita meneliti, menghayati, buat yang terbaik. Kan itu yang kita mampu. Kerana bila bicara tentang kelebihan beramal ni, dalam contohnya kitab Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi, ada satu bab fi bayan kathrati turukil khair. Bab pada menyatakan alangkah banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ya, bila Allah menyatakan pada hujung surah Az-Zumar contohnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wahai sekalian orang beriman, pesan Allah kepada kita buat baik, berkumpulan. Kerana orang akan masuk syurga berkumpulan, berpegang-pegang tangan. Lalu malaikat akan menyeru kepada mereka, masuklah kamu pintu syurga ini. Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi dalam hadis-hadis menunjukkan pintu syurga ada 8 ataupun lebih. 8 tu mungkin merujuk kepada angka yang banyak. Jadi ada orang yang kadang-kadang dia tidak punya peluang untuk bangun tahajud banyak. Dia ada sembahyang sunat, dia buat sembahyang sunat pada waktu siang. Ada orang yang tidak punya peluang untuk sembahyang sunat kerana pekerjaan, lumrah pekerjaan, nature pekerjaan menuntut daripada dia untuk bagi penumpuan kepada hak itu. Orang jaga keselamatan sebagai contohnya. Maka itu daripada pintu syurga, menjaga kebaikan ini dalam bentuk ini mampu, mungkin dia boleh berzikir. Ada orang yang kadang-kadang punya ibu ayah yang uzur untuk jaga. Jadi tuan-tuan, itu antara peluang kita untuk buat kebaikan. Jadi bila kita tahu kelebihan kita ada di situ, beri penumpuan pada perkara itu dengan segala kualiti yang kita mampu. Baik, maknanya kalau boleh amalan kita itu pastikan kita istiqamah Ustaz. Bila sikit tetapi istiqamah. Dapat lebih, alhamdulillah. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang Ramadan dan menjaga masa bersama dengan guru kita Al-Fadhil Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja ajukan dengan buat panggilan ke 18881677
atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa belanja kami dengan tekan butang like, komen semula apa yang telah Ustaz kongsikan sebentar tadi, dan jangan lupa untuk tekan butang share. Sharing is caring. Baiklah, kita nak mendengar sedikit lagi syarahan daripada Ustaz tentang tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Dai Hakim dan penerbit, seterusnya tuan-tuan perempuan yang dimiliki Allah sekalian. Rujukan pada waktu ini adalah tafsir yang namanya Tafsir Hadaiqur Rawhi wa Raihan. Karangan Imam Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urami, Al-Alawi, Al-Harari, Al-Syafi'i. Saya saja baca tuan-tuan untuk timbulkan tashwiq, cinta kepada ilmu tuan, kerana apa yang dicakap patut ada rujukan. Ya. Berkata qala Ibn Abbas al-asru huwa ad-dahr wa zaman qila aqsamallahu bihi lima fi min al-ibar wal ajaib lil-nazir wa fi tafsir Razi aqsamallahu ta'ala bid-dahri lima fihi من الأعاجب لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر ولأن بقية عمر المرء لا قيمة له فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم ثبتت السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الأباد. Dalam kenyataan daripada Ibn Abbas ini dikutip daripada tafsir Al-Imam Ar-Razi. Mengapakah Allah Ta'ala bersumpah dengan masa? Kerana masa ni satu kejadian yang luar biasa, satu makhluk Allah sebenarnya. Gelap, terang, tua, muda, semua makhluk daripada Allah SWT. Kerana itu di akhirat nanti Allah SWT akan tunjukkan kepada kita secara simboliknya masa itu diserupakan sebagai kambing yang gemuk dan kuda yang tegap. Apakah itu, wahai Tuhan? Tiba-tiba lalu seekor kuda yang tegap di antara batasan syurga dan juga neraka. Kuda yang tegap itu menandakan kesinambungan kehidupan, kerana orang yang berada dalam syurga atau neraka tidak akan mati lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Jadi kematian pula akan diibaratkan jadi seekor kambing yang gemuk dan disembelih di antara batasan syurga dan juga neraka, bagi menunjukkan kepada umat manusia bahawa kematian sudah tidak ada lagi. Itu yang kita baca dalam Quran, banyak khulud, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Jadi kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu daripada tafsir Imam Ar-Razi mengatakan bahawa sungguhnya Allah bersumpah dengan masa kerana masa ini mengandungi banyak perkara-perkara yang ajaib. Allah beri kesenangan pada sebahagian orang, Allah beri kesusahan pada sebahagian yang lain, Allah beri kesihatan pada ramai, Allah beri sakit pada orang yang tertentu, Allah bagi kekayaan, daripada kekayaan itu jatuh miskin sebagai contohnya, dan Allah beri kepada seorang itu kebahagiaan, ada yang hidup dengan ujian. Jadi masa ni adalah satu makhluk yang luar biasa, yang pelik, kerana ia mengandungi macam-macam tanda kekuasaan Allah SWT kat situ. Kalau seseorang itu diberi umur 1000 tahun sekalipun tapi digunakan pada perkara maksiat, na'udzubillah, maka tiada apa manfaat untuknya. Tiba-tiba di hujung masa itu Allah beri kesempatan untuknya bertaubat. Allahu Akbar. Ya. Itu sebab antara doa Nabi kita yang paling banyak, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kuliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Wahai Tuhan, perelokkanlah kesudahan hidup kita. Kerana innamal umur bil khawatim. Kerana satu perkara itu dikira pada hujungnya. Kita baca dalam perang Uhud ketika Nabi SAW nak pergi perang, datanglah seorang dalam perang, dan satu perang datanglah seorang, mungkin dalam perang Uhud ataupun ketika pembukaan Khaybar, tak silap saya, disebut oleh para ulama sirah. Tiba-tiba datanglah seorang yang menjaga kambing. Kambingnya pula milik Yahudi. Yahudi pula adalah yang Nabi SAW sedang nak perangi ini di Khaybar. Maka datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya nak masuk Islam. Engkau kerja apa? Saya gembala kambing. Ni kambing siapa? Kambing orang Yahudi. Maka mana Rasulullah? Saya nak pulang kan? Pulang saya tak datang sini semula. Rasulullah kata, baik, mana kambing? Rasulullah ambil batu, balingkan ke arah perkampungan orang Yahudi itu. Dan mengisyaratkan kepada kambing itu dengan mukjizat Nabi, kambing itu kembali pada tuannya. Dan orang ini bersama dengan Nabi SAW. Hari itu dia tak pernah semayang lagi, tuan-tuan. Belum sempat rukuk, sujud, belum sempat. Hari itu dia meninggal dunia, mati syahid, tempatnya syurga. Ketika diberi kurma kepada seseorang, mereka berkata, saya bukan datang untuk makan kurma, saya datang untuk mati syahid. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Maka kata Imam Razi daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kat sini penting untuk kita menghargai masa, berusaha untuk baik. Orang yang buat salah, kata Imam Ghazali, jangan kita buruk sangka kepadanya. Mungkin hujungnya baik, seperti dalam kenyataan Ibn Abbas kat sini. Jadi dengan itu selayaknya Allah bersumpah dengan masa sebagai satu benda yang pelik, yang ajaib, yang sepatutnya menimbulkan kepada diri kita satu semangat, motivasi untuk berbuat kebaikan. Ya, lagi apa kat sini? Fakana dahru az-zaman min jumlati usulin ni'am wa li'anna az-zaman ashraf min al-makan faqsama bihi subhanah likaunihi ni'matun khalisatun la aiba fihi innamal khasir wal ma'ibul insan.
Di sini kata yang menarik daripada Imam Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir mengatakan bahawa alangkah peliknya kehidupan ini kerana masa Allah beri keberkatan padanya. Ya, betul. Berbeza bertempat. Tempat tak semua orang mampu pergi ke Mekah. Tambahan pula pada suasana hari ini. Mekah, Madinah tak senang untuk kita pergi. Mungkin kita ada wang berjuta-juta pun kita tak mampu nak pergi lagi. Jadi tempat ini mempunyai keberkatan tersendiri. Tapi masa itu dimiliki oleh semua orang. Tengok. Betul. Kalau orang miskin, dia tak mampu pergi ke Mekah. Kenapa dia tidak bangun pada waktu-waktu mustajab doa, waktu malam umpamanya? Dia ada hajat untuk rawat pesakitnya, minta rezeki tambahannya, dapat bayar hutangnya. Kenapa dia tak pergi pada waktu itu? Jadi menceritakan keutamaan masa dengan tempat, kata Imam Ar-Razi, ternyata masa itu punya barakah lebih daripada tempat. Kerana ia dapat dinikmati oleh si miskin, si kaya, si tua, si muda, orang lelaki, orang perempuan, pemimpin ataupun rakyat, semuanya memiliki masa berbeza daripada tempat-tempat keberkatan. Ia hanya dapat ditujui, diziarahi oleh orang-orang yang punya kesempatan sahaja. Jadi itu sebab Allah bersumpah dengan masa sebagai menunjukkan kenikmatan ini jangan diabaikan. Baiklah Ustaz. Jadi manfaatkan masa dengan sebaiknya. Mudah-mudahan penghujung kita penghujung yang husnul khatimah. Baiklah Ustaz dan keluarga besar dan anak Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Datuk Dr. Jahazan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Dai dan Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Gini Datuk ya. Seperti kita sedia maklum, kita dah dengar selalu sangat ustaz-ustaz ke dalam ceramah. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Saya rasa Datuk lebih maklum daripada saya dan juga Dai ya. Yang pertama sekali saya terbiasa orang dengar sihat sebelum sakit lah, tua sebelum muda sebelum tua, lapang sebelum sibuk, sehat sebelum sakit, dan yang terakhir ialah hidup sebelum mati, Datuk. Ya, jadi ini biasa kita dengar. Persoalannya ini yang jadi permasalahan. Bagi saya sendiri pun kadang-kadang kita ada masa tapi kita buat perkara-perkara yang lara, yang tak ada berfaedah ni. Ini yang jadi terbuang masa begitu saja. Jadi soalan saya, apakah kaedah terbaiklah Datuk ya untuk kita memanfaatkan masa yang diberi daripada Allah kepada kita tu, sebelum rebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu. Dan kalau bolehlah Datuk, boleh pelan tindakan kita yang perlu kita lakukan semasa dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan ini, supaya masa itu dapat kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang memberikan faedah dan memberikan kebaikan kepada kita. Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih Datuk dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi dengan ubi, jangan lupa call lagi. Baik, terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid dari Pekan Pahang. Cantik soalan beliau tentang kaedah ataupun plan tindakan. Soalan macam YB Ustaz. Ya. Untuk kita memanfaatkan masa dengan sebaiknya. Ya. Silakan. Terima kasih Dai dan juga Encik Omar yang suaranya sangat lunak. Betul. Yang beri kepada kita satu motivasi semua. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, kalau kita perhatikan antara karangan yang hebat ditulis oleh seorang ulama, seorang bernama Ibnu Jauzi rahimahullah. Dalam buku beliau bertajuk Talbis Iblis. Ya, Ibnu Jauzi ini merupakan seorang ulama keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, beliau ni mempunyai banyak karamah lah. Jadi beliau menulis sebuah buku, banyak buku, antaranya bertajuk Talbis Iblis. Bagaimana iblis ini menguasai kita sebenarnya. Jadi di antara rawatan kepada gangguan yang mana kita tidak menjaga masa dengan baik, kerana kita mengabaikan masa dengan baik, kerana kita ni tidak punya janji dengan Allah. Ya, antara rawatan yang penting di situ perlu bagi kita untuk membuat satu MOU dengan Allah SWT. Ya, kan itu Allah menyatakan dalam surah Al-Ahqaf, wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam ayat ini Allah meletakkan satu benchmark, satu skala yang penting, iaitu umur 40 tahun. Kata Imam Al-Baghawi mentafsirkan ayat ini kerana kebanyakan Nabi-Nabi diutuskan Allah pada usia 40 tahun. Dan 40 tahun itu merupakan satu waktu transisi yang penting untuk seseorang mengenali dirinya. Ya, contohnya, kita umur 20 tahun, Dai umur 20. Ya Allah, muda sangat, Masya Allah. 20-an, nampak pun tahu 20-an. Jadi umur 20-an ni kita mungkin sibuk sedang bekerjaya, mencari kerja, mungkin sedang berkahwin. Nanti 30 dapat anak. Logiknya.
31, 32 anak pun sibuk sekolah. Betul. Kemudian masuk umur 40, anak mula masuk ke mungkin dah SPM, college 40-an, 45 kalau anak perempuan dah mula orang datang Minang contohnya. Maka kita disibukkan dengan macam-macam aktiviti. Jadi biasanya umur 40 tahun stability biasanya. Jadi umur 40 tahun seorang itu dapat mengenal diri dia. Apa yang patut aku buat, mana direction aku, bagaimana pendapatan aku, cukup tak untuk kehidupan aku, anak-anak dan sebagainya. Biasanya umur 40 tahun adalah umur kematangan. Ya kan, itu orang putih pun sebut itu umur life begin at 40. Imam Ghazali mengatakan wa man jawaza arba'ina sanatan wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ila nar. Siapa yang sampai 40 tahun belum banyak lagi kebaikannya dibandingkan keburukan, maka hendaklah dia bersedia untuk ke neraka. Pesan daripada Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Jadi balik kepada cerita ini, satu sekali kita nak perbaiki diri kena buat musyaratah. Musyaratah ni makna kita buat satu perjanjian dengan Allah. Ya Allah, aku masuk 40 tahun dah. Duha aku mana? Betul. Quran aku bagaimana? Sedekah aku bagaimana? Kalau aku baca kisah orang-orang sebelum aku, mereka bersedekah sampai macam nilainya 100 ekor unta, macam 500,000 kita lebih kurang. Kerana itulah nilai diat. Kalau berlaku pembunuhan secara tak sengaja, kita kena bayar diat 100 ekor unta, nilainya lebih kurang setengah juta duit kita. Jadi mereka punya target dalam hidup untuk capai macam tu jumlah sedekah mereka. Ini pertama. Yang kedua, dalam hidup ini mesti kita ada satu namanya muraqabah. Muraqabah ni makna kita pantau. Contohnya Ramadan ni dia 29 hari. Kita target untuk khatam Quran malam 27. Contoh yang target malam Lailatul Qadar kata Imam Syazili itu kalau Ramadan bermula pada hari Selasa, insya-Allah Lailatul Qadar berlaku pada malam 27. Tuan-tuan ingat baik pesan daripada Imam Syazili, bukan daripada saya. Imam Syazili berkata, Imam tasawuf yang terkemuka ini, kalau Ramadan bermula pada hari Selasa, insya-Allah Lailatul Qadar berlaku pada malam 27, tuan-tuan. Jaga-jaga malam 27 pada kali ini. Jadi kita punya target dalam hidup. Jadi kata para ulama, contohnya Ibn Jauzi ni tadi, engkau punya satu pemantauan, kau pantau diri engkau. Macam seorang kita pantau gula dalam badan berapa, kolesterol berapa, betul tak? Betul. Kita bimbang kalau bulan puasa ni kita main balon je semua ada. Jadi kita pun bimbang, maka dalam pendekatan iman pun kena ada muraqabah, tuan-tuan. Ini perkara kedua. Dan huraian lebih kurang sama dikemukakan Imam Ghazali juga dalam Ihya Ulumuddin. Baik, seterusnya apa lagi, tuan-tuan? Seterusnya adalah kita buat mu'atabah. Mu'atabah ini berarti kita itab. Itab ni kita cela diri kita di mana berlaku kelemahan. Allahu Akbar, malam tadi aku sembahyang tarawih, kenapa tak sembahyang 20? Contoh. Allah ni tak lain tak bukan aku ni masa berbuka makan lebih nampaknya. Lambu aku makan itu, aku makan apa, aku penuh aku. Allah Akbar, ruginya aku. Macam mana nak cover balik? Contoh. Ya, kalau ikut Imam Malik ini kat Madinah, mereka sembahyang tarawih 36 rakaat, bukan 20 rakaat, 36 rakaat. Macam mana lah masa depan aku? Jadi kita ada mu'atabah terhadap diri kita. Yang keempat, kita ada satu program namanya mu'aqabah. Mu'aqabah. Mu'aqabah ni makna, tuan-tuan, hukum, tuan-tuan. Anda yang malam esok terlanjur lagi, terlepas lagi keutamaan-keutamaan yang kita dah muhasabah diri itu, maka kita kena muaqabah, kena hukum diri kita. Allah, aku ni memang pasti masyur lah kerana aku tak bangun tahajud ni tadi kerana aku makan berlebihan lah. Ataupun malam tadi aku tengok movie lah, apa nak jadi kat aku ni umur 40 ni. Kalau gitu TV ni aku wakaf lah kat rumah anak yatim. Itu namanya muaqabah, menghukum diri. Ya, saya punya seorang guru ketika belajar di Jordan dulu, seorang syekh, seorang waliullah, seorang alim, seorang ahli hadis daripada keturunan Nabi SAW, nama Syekh Walid Al-Ani Al-Hasani rahimahullah, telah meninggal dunia. Beliau mengajar kami pelajar Malaysia ilmu hadis. Sahabat Jordan tu ingat beliau. Beliau berkata, aku tidak minum teh. Tuan Guru, kenapa tak minum teh? Kita bagi teh, dia tak minum. Dia berkata bahawa dulu aku masa bayi-bayi engkau, aku ada satu conference ulama di Baghdad. Dia orang Baghdad, orang Iraq. Maka aku satu malam aku merasa ketagih sangat nak minum teh. Dia memang kaki teh. Orang Arab ni suka minum teh, syai. Kalau kita pergi ke rumah orang Arab ni, mereka mula-mula akan serve jus, asir. Tak lama sembang nanti dia hantar teh. Dia hantar teh tu ahlan wa sahlan wa jalan lah. Mana balik lah, tak balik lagi. Itu dia punya signal. Oleh kerana aku terlalu ketagih teh, malam itu aku habis conference lebih kurang pukul 12 malam. Aku pergi cari teh, tak jumpa, kedai dah tutup, musim sejuk di Baghdad. Maka aku menaiki kereta. Perjalanan 70 km, balik 140 km. Sampai di sana, untuk minum teh, kedai yang buka itu aku cari-cari kedai, tak ada yang buka. Itu satu je buka. Dan perjalanan bawa kepuasan, 70 km aku bergerak. Maka aku pun nak minum, tiba aku tengok kendi dia, ibrik. Cerit dia punya kotornya. Tapi aku, kerana ketagihan sangat, aku minum juga, aku bedal juga. Lalu aku minum.
Aku balik semula ke hotel, 70 km pula. Pergi balik tu boleh musafir. Maka aku sampai kat hotel. Aku pun letih dah pukul 3 pagi. Aku tidur. Lepas tu aku tak bangun. Aku terlambat bangun subuh. Tahajud aku ke mana subuh. Aku pun hampir-hampir jadi subuh apa dia panggil? Kerbau. Gajah. Sebab gajah. Maka aku kerana perkara tersebut aku hukum dia aku, Walid. Wahai Walid, engkau ni orang paling celaka Walid dalam hidup engkau. Kerana kau tak tahajud, kau subuh kau terlepas. Maka mulai hari itu anak-anak sekalian dia pesan kepada kami. Aku hukum dia aku haramkan minum teh itu kat atasku. Tuan-tuan, ini namanya apa? Muaqabah. Kata Imam Al-Ghazali berkenaan hal ini, kedengaran di orang yang berjiran dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin yang mulia yang hebat itu, mereka berkata dalam Syiar Alamin Nubala, Sayyidina Umar ni wajahnya punya kesan air mata macam lurah dekat muka ni. Ya Allah, kesan air mata tu orang tak boleh nak tutup. Kerana ada kesan air mata ni macam ada asid kan. Maka kesan air mata tu kerana Sayyidina Umar tertiarlah menangisi kekurangan diri. Itu Sayyidina Umar tu. Mereka mendengar Sayyidina Umar menghukum dirinya, menyebat kakinya sekuat-kuat pada waktu malam. Wahai kaki, apa engkau buat untuk aku pada hari ini? Tak ada kebaikan. Dia sebat dirinya. Jalan-jalan pun menangis mendengar Sayyidina Umar menghukum dirinya waktu malam itu kerana suara Sayyidina Umar kuat. Bukan disengajakan. Maka kata Imam Ghazali, tengok ini cara orang yang hebat macam Umar menyebat dirinya, menghukum dirinya setiap malam kerana gagal melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kembali kepada topik kita. Ini perkara keempat, namanya muaqabah. Bila 4 perkara ni komplit, automatically datang yang kelima, namanya muhasabah. Jadi muhasabah ni kita sebut tapi kita tak ada substance-nya. Kita cerita tentang bina bangunan, kita tak cerita simennya, besinya, kontraktornya, engineernya, bangunan, mana pergi duitnya. Jadi bila cerita tentang muhasabah ni tuan-tuan, kita nak muhasabah diri kita atas kekurangan waktu yang kita beribadah pada Allah dalam masalah ini, sebenarnya dia ada 4 rukun. Saya ulang balik, musyaratah, janji dengan Allah. Muraqabah, pemantauan. Mu'atabah, mengeji diri di mana kelemahan. Mu'aqabah, menghukum andai berterusan. Datang yang kelima, namanya muhasabah. Jadi dalam konteks kita kehidupan ini, kenapa kita lalai buat kebaikan-kebaikan? Kerana perkara ini kita tak buat bersungguh-sungguh. Baik Ustaz, jadi jom sama-sama kita muhasabah tentang 5 perkara ini. Oleh itu, kita nak beristighfar seketika. Kita kembali bergabung selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dan terima kasih juga kepada anda yang menonton menerusi Facebook, yang telah tekan butang like, yang telah komen dan tekan butang share. Jadi jangan terlepas peluang untuk kita mendapatkan pahala kerana menyebarkan ilmu pada pagi ini dengan menekan butang share. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita, Anna Kanina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, apakah definisi masa yang perlu dijaga dan menepati masa supaya tidak terus lara dengan kesibukan dunia apatah lagi di bulan Ramadan yang mulia ini? Yang kedua, bagaimanakah untuk mengurus masa di bulan Ramadan hanya mengandap aplikasi gadget 24 jam tanpa berusaha untuk mengejar pahala dan melakukan ibadah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Anna Kanina atas 2 soalan yang cantik. Silakan Ustaz. Da'i dan juga Anna Kanina dan juga para penonton yang dimiliki sekalian. Pertamanya perkataan lara. Lara ni maksud apa tuan-tuan? Lara yang Allah gunakan dalam Al-Quran di beberapa tempat, contohnya surah Qasas ayat 55, wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Apabila mereka mendengar perkara-perkara lara, maka mereka akan berpaling daripadanya. Maka kata Imam Al-Baihaqi tentang lara ni satu perkara yang buruk, perkara yang tak ada kebaikan padanya, perkara yang akan menyebabkan kita jauh daripada Allah SWT. Jadi dalam hidup ini, tuan-tuan puan dimulakan sekalian, antara perkara yang menyebabkan kita melakukan lara, tadi saya dah sebut ilmu dengan amal kan. Mana kita tahu keutamaan Ramadan, kita kejar keutamaan Ramadan itu. Lepas tu beramal, tahu buat. Ya, untuk apa kita delay lagi, untuk apa kita menangguh-nangguh lagi. Ya, jadi kembali kepada perkara yang ketiga, kalau kita lihat dalam nasihat yang dikemukakan oleh para ulama, kata Imam Ghazali sebagai contohnya, antara perkara yang menyebabkan kita ni terjerumus dalam perkara kelalaian dan mengabaikan masa dalam Ramadan, kerana kita ni terlalu banyak mengetahui perkara yang sia-sia. Ini dipanggil fudulul kalam, fudulul nazar, fudulul mutaba'ah. Kita buat benda-benda yang memang berlebihan. Apa benda berlebihan? Kita nak makan, kita pergi makan mana-mana kita makan. Memanglah halal, memanglah harus.
Tapi bila kita buat perkara itu berlebihan, maka ia akan menyebabkan hati kita kotor. Bila hati kita kotor, kecenderungan kita untuk mengetahui dan mengambil tahu buat perkara-perkara larang ni banyak. Sebagai contoh beri tuan-tuan, dalam satu kisah dikemukakan tentang hayatus sahabat, mungkin dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, begitu juga dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur puteranya bernama Abdullah bin Umar yang pulang dari pasar membeli daging. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada anaknya, apa yang kau beli itu nak? Daging ya. Sayyidina Umar tanya dia soalan memang killer punya soalan. Tanya kepadanya, wahai anakku, adakah setiap kali engkau ingin daging kau beli? Bagi kita soalan ini, apa pasal tanya? Aku punya hal lah. Betul. Aku dah berkahwin, aku bukan ambil duit kau ayah. Tapi Sayyidina Umar bertanya itu begitu masuk ke dalam hati sebenarnya. Anakku, adakah setiap kali engkau nak engkau beli? Ini menunjukkan kepada kita berlebihan buat satu perkara. Hari ini tuan-tuan, antara perkara yang menyebabkan, saya kaitkan juga dengan soalan nombor 2, yang kita terlalu banyak masa dengan media sosial. Betul. Kita ikut perkembangan orang tu, kita tengok kereta orang tu, kita tengok cara kehidupan orang tu, kita tengok pakaian orang tu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, akhirnya hati kita jadi kotor tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita merasa apa Allah beri pada kita tidak cukup. Alangkah indahnya kata-kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi dalam perkara yang berkaitan, idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kata Imam Syafi'i dalam dewannya, Dewan Syafi'i, satu kitab syair yang indah. Imam Syafi'i ini bahasanya sangat fasih. Ya, para ulama berkata Imam Syafi'i ini memang bahasanya dijadikan hujah. Imam Syafi'i dalam syair ini cakap cukup indah bahasanya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau ni punya hati yang qanaah, maka engkau dengan mana-mana orang paling kaya di dunia, raja yang paling kaya di dunia sama, tak ada beza. Tuan-tuan, saya bagi contoh kepada tuan-tuan kerana bisnes pada ini adalah bisnes yang namanya riak. Maka semua orang akan menunjuk-nunjuk dirinya, perkembangan dirinya, kemajuan dirinya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka saya yang tidak punya apa-apa akan lihat, oh hebatnya pakaian kau, di mana kau beli ya? Di mana handbag ni dibeli ya? Di mana baju ini didapatkan ya? Di mana kehidupan ni, macam mana nak jadi kaya macam ni? Maka diri kita akan sentiasa untuk mencari tanpa puas. Betul. Kerana itu bila Nabi SAW turun kepada Nabi ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa ittaba'ani, maka Nabi menggariskan satu permukaan di bumi, satu garisan straight. Kemudian di kiri kanannya Nabi tunjukkan macam ni. Ini apa ni? Permulaan hidup, ini kematian. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini permulaan hidup kau, ini kematian kau. Maka ini adalah cita-cita kau. Nampak macam baik. Tapi dalam kebaikan itu syaitan menipu kau, sebagai contohnya. Ya, sebagai contoh dikemukakan kembali oleh Imam Ibn Jauzi tadi dalam Talbis Iblis. Saya orang penting dalam organisasi. Kita fikir macam mana nak buat kebaikan kepada masyarakat setempat. Apa-apalah. Maka kita meeting daripada Isyak sampai pukul 1 pagi. Dalam meeting tu ada isteri orang. Ada anak perempuan orang. Ada pergaulan, persembangan, komunikasi, seronok. Akhirnya kita bukan nak selesaikan masalah umat sangat. Tapi kita seronok berada dalam meeting bersama isteri orang. Ketawa, mendengar sama-sama. Yang perempuan perlu suka orang lelaki. Tidakkah ini jalan kesesatan? Maka syaitan itu akan membawa engkau kepada kebaikan, nampak kebaikan, tapi dalam itu dia akan rosakkan niat engkau. Dia rosakkan kerja engkau. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini akibat daripada apa? Kata Imam Ghazali sangat tepat sekali, kerana kita berlebih-lebihan dalam banyak perkara. Makan, nak tengok-tengok, nak buat. Aku punya duit, aku punya hal lah. Bukan tuan-tuan, bukan begitu cara dalam Islam. Nabi pernah menegur sahabat ketika ambil uduk dekat sungai. Nabi kata, iktasid walau kunta ala naharin jarin. Ambillah air secara keperluan. Walaupun kau berada di atas sungai yang mengalir deras. Tujuannya apa? Menghargai nikmat. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam hidup ini antara perkara yang menjadi kekangan, saya simpulkan dua-dua soalan ni merujuk kepada satu perkara. Iaitu perkara lara. Antara sebabnya kita tidak berusaha untuk menuntut ilmu. Kalau kita ada ilmu pun kita tak beramal. Dan yang ketiga perkaranya adalah kerana kita terlalu banyak mengetahui perkara yang kita tidak tahu. Sampai guru kami berkata, agaknya lah kalaulah Imam Bukhari bangkit pada hari ini, dia belajar dengan budak dengan kuliah hadis di mana-mana universiti, budak itu lebih alim daripada Imam Bukhari. Lebih alim, bukan lebih faqih. Kenapa? Budak itu tahu semua benda. Tanya dia semua dia tahu. Kereta paling laju, pakaian paling mahal, ini, itu semua dia tahu kerana maklumat di hujung jari. Imam Bukhari tahu hadis saja. Nampak? Tapi pengetahuan-pengetahuan seperti itu sebenarnya kita bimbang dia termasuk sebahagian daripada lara. Tak penting untuk kita tahu. Kerana bila kita tahu, kita memperlekehkan nikmat Allah kepada kita.
maka itulah yang menjadi masalah utama dalam kehidupan, kerana terlalu banyak mengetahui perkara, terlalu banyak ambil tahu perkara yang tak penting, ia mendedahkan diri kita kepada fudul kalam, fudul nazar, fudul dalam berbagai-bagai perkara. Baik, jadi penuhkan di dada kita ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk apabila kita bercakap, cakap yang bermanfaat. Bila sebut tentang juga masa ni Ustaz, ada satu soalan yang menarik perhatian saya dari Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam 9 Ramadan. Soalan saya, kenapa bulan Ramadan masa begitu cepat berlalu bagi yang ingin beramal dan sebaliknya pula bagi yang malas beramal dan terpaksa pula bangun awal untuk bersahur, rasa masa begitu lambat? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Betul Ustaz, kadang-kadang bila kita beramal rasa macam masa ni cepat, tapi kalau tak beramal lambat je. Bagaimana Ustaz? Ya. Itu memang lumrah dalam kehidupan fitrah, bahawa Allah menjadikan untuk orang yang menghargai masa rasanya begitu cepat berlalu. Tapi bagi mereka yang tidak mengetahui dan tidak mengetahui kelebihan itu, dia rasa satu beban untuknya menamatkan. Apa sahaja perkara yang kita lalui dalam hidup, itulah keadaannya. Kalau kita, sebagai contohnya, ya seseorang daripada itu berkahwin. Dia kata, ya Allah cepatnya masa berlalu. Kerana seronoknya waktu bersama dengan pasangan. Betul. Tapi ada orang yang kadang mengalami penyakit, ya Allah lamanya, dah lama aku sakit, bila lah nak sembuh, kenapa macam ni. Memang begitu beban dalam hidup ni tuan-tuan ni, mulia Allah sekalian, dia akan menyebabkan kita rasa demikian. Jawapan kepada soalan tentang cepatnya masa berlalu ni, kerana dalam hidup kita mencari keberkatan. Betul. Sebab itu diulas oleh Imam Ibn Hajar dalam perkara berkaitan dengan datangnya akhir zaman ni, banyak fitnah yang berlaku dengan Dajjal dan macam-macam, masa berlalu begitu cepat. Ya, sehingga dalam hadis mengatakan setahun rasa macam sebulan. Allah. Sebulan rasa macam seminggu. Seminggu rasanya macam sehari. Sehari itu rasa macam kayu kering ataupun daun kering dibakar api. Allah. Begitu cepat masa berlalu. Ulasan oleh Imam Ibn Hajar berkaitan perkara ini kerana keberkatan mula hilang dalam hidup kebanyakan daripada kita. Dia bagi contoh macam Imam Syafi'i, umurnya 55 tahun ketika wafat, tapi meninggalkan khazanah sampai ke hari ini tak habis dibaca orang. Hebatnya Imam Syafi'i. Dengan sakitnya Imam Syafi'i, untuk bertahun-tahun Imam Syafi'i di hujung umurnya bertahun-tahun sakit bawasir. Orang Melayu panggil bawasir. Bawasir ni maknanya darah keluar daripada anggota badan, sehingga beliau menaiki kuda sampai kasut yang ada di atas anak murid berada di bawah kuda, melihat kasutnya penuh dengan darah. Tapi Imam Syafi'i tak pernah menganggap itu sebagai kekalangan untuk beliau, penghasilan buku, ilmu dan sebagainya. Maka ulasan para ulama, kalaulah kita bayangkan kenapa masa hilang berkat. Kalaulah bumi ni ibaratnya satu bola yang dipusingkan, maknanya pusing-pusing makin kemudian makin slow kan. Tapi kita masa kita makin kurang berkat, makin kurang kelebihannya. Kerana kata Imam Ibn Hajar, ini disebabkan hilangnya keberkatan daripada hidup. Kata kalau Imam Syafi'i ini tadi dapat mengkhatamkan Quran 60 kali dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Seseorang daripada kita rasa satu pun mencungap-cungap, rasa berat sangat, susah sangat. Jadi apabila kita mengalami keadaan seperti ini, kita muhasabahlah diri balik semula, check and balance diri balik semula. Ya, hendaklah kita tengokkan dari sudut makan kita, makan yang halal tak? Kerana makanan mempengaruhi hati, hati mempengaruhi amalan, itu konteksnya. Ya, ramai sebahagian daripada umat Islam pada ini tak kisah asal viral je pergi dapatkan. Kita order dekat online pun kena perhati betul-betul tuan-tuan. Jangan main bedal je. Betul. Order sedap, tengok ramai like, beli. Asalkan kita nampak tak ada pork free. Bagaimana penyediaannya? Betul. Ayamnya sembelih tak? Bahan-bahan penggunaannya daripada mana diambil? Campur dengan liquor tak? Arak tak contohnya? Maka kita tuan-tuan kena berhati-hati tuan-tuan, kerana tak guna kita puasa. Bila kita puasa ni tujuannya untuk memperbaiki diri, tapi makan kita pada benda yang haram, benda yang syubhah, maka tak ada peningkatan berlaku pada amalan yang kita buat. Jadi pada tuan-tuan perempuan, nasihatkan Allah dan Rasulnya SAW dalam hidup ni, kena berhati-hatilah tuan-tuan. Kena berhati-hati. Walaupun orang semua buat, la takunu imma'atan taqulun in ahsana nasu ahsanna wa in asa'u asa'na walakin wati'u anfusakum an tuhsinu idza ahsanu wa an tuhsinu idza asa'u. Hadis Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kalau seseorang itu dalam hidup menjadikan panduan orang ramai, orang buat. Kalau kita tak buat, orang buat. Semua orang buat, ustaz. Ustaz pun buat. Ustaz bukannya Nabi, tuan-tuan. Kadang dia pun ada kelemahan. Ya, kadang gelaran orang kepadanya mungkin begitu. Ustaz ni bahasa Arab namanya Sayyid sebenarnya. Semua orang dipanggil ustaz. Ustaz ni maknanya tuan. Ya, jadi mungkin dalam hidup ini kadang-kadang kita jangan jadikan contoh itu. Sayyidina Ali kata, tahulah kamu kebenaran, kamu akan tahu orangnya. Jangan tahu orang untuk ikut kebenaran.
tahulah kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenaran al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu tidak akan berpecah-pecah, ni benar tak. Kita akan ikut kebenaran satu saja. Maka dalam hidup ikutlah yang benar, tuan-tuan. Tanyalah hati, tanyalah iman kita. Baik, semua orang mempunyai masa 24 jam. Yang membezakan kita ialah keberkatan masa tersebut. Baiklah, kita ada seorang pemanggil lagi di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Datuk, saya Ismail. Ya. Okey, soalan saya Datuk. Bagaimana kita mahu jadikan diri berselin dalam menjaga masa, terutama dalam bulan Ramadan ini dari segi ibadah, kerja dan kehidupan seharian? Ya. Itu soalan saya. Ambil wudu, air pergi, ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Maisa dari Sungai Buloh. Berpantun lagi, alhamdulillah. Betul Ustaz, hari ini macam mana kita nak disiplin menjaga masa? Silakan. Tuan-tuan perempuan yang berkasihan, siapa kata orang Islam tidak menempati masa? Ya, seorang sahabat baik saya, Saudara Azad, mungkin beliau pun ada dalam siaran ini. Pun kata, Ustaz, orang Melayu ni tepati masa, Ustaz. Ustaz, jangan keji dan juga cela mereka. Buktikan saya, Tuan, saya tanya kepada beliau. Beliau konsultan terkemuka lah. Beliau kata kepada saya, Ustaz, tengok waktu bulan puasa, semua orang sebelum buka tu dah duduk, tunggu buka. Siapa kata orang Melayu tidak menepati masa? Disiplin tu dah. Ada disiplin tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kenapa kita tidak menghargai masa? Kerana kita tidak punya matlamat dalam hidup sebenarnya. Betul. Ya, kalau kita seandainya kita tahu kelebihan masa, kita takkan bersembang-sembang dan buang masa dengan sepatutnya, tuan-tuan. Seorang ulama yang bertaraf tabi'i yang terkemuka namanya Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihi. Seorang yang menghimpunkan padanya segala sifat-sifat para sahabat. Ya, seorang mujahid, seorang alim, seorang dermawan. Imam Abdullah bin Mubarak ni menjadi contoh yang terbaik untuk ramai orang. Kalau nak berniaga, bacalah kisah Abdullah bin Mubarak. Kalau nak jadi ahli hadis, bacalah kisah Abdullah bin Mubarak. Jadi Ibnu Mubarak ini, kalau kita lihat, dia bersembang-sembang dengan orang, tiba satu part daripada bersembang dia akan bangun. Bangun, dia pergi duduk membaca. Maka orang berkata kepadanya, Tuan Guru, mainlah bersembang lagi. Daripada aku sembang dengan kau, tak ada manfaat. Dia aku sembang dengan para sahabat Nabi. Allah. Sembang dengan para Nabi. Macam mana tu? Aku membaca hadis-hadis ini, aku sedang bersembang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku baca kitab-kitab para sahabat ni, aku sedang menghayati kehidupan mereka, aku bertanya kepada mereka, mereka jawab. Ada tak kemuliaan lebih besar daripada itu? Jadi kerana kita tidak mengetahui keutamaan ni, tuan-tuan, maka kita suka membazir waktu. Betul. Andai seseorang kita mengetahui kelebihan, contohnya kelebihan satu kereta, contoh kereta yang tertentu, dia selamat, dia jimat minyak, dia apa lagi, kalau kita tertidur pun dia boleh bawa sendiri, contoh maka kita pun tentu akan mendapat kereta itu. Maka kita akan berusaha untuk dapatkannya walau apa sekalipun caranya. Betul. Tapi oleh kerana kita tak tahu kelebihan kereta itu, maka kita tidak mendapatkannya. Maka demikian juga keutamaan masa. Semua orang kerugian sebenarnya, tuan-tuan. Bila Allah sebut kat sini, wal asri innal insana lafi khusr. Kata para ulama, al-ins, di depan itulah al-ahdiyah yang merujuk kepada istighraqul jins, merujuk kepada orang Islam, orang kafir, semuanya terlibat sama. Bahawa mereka terletak dalam keadaan kerugian. Jadi apakah cara untuk mengatasinya, ada disebut di hujung nanti, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak dengar tentang bagaimana cara untuk mengatasi tersebut, tetapi kita nak bertasbih seketika. Kita kembali bergabung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawal nafsu. Nafsu ada dalam diri setiap orang. Kalau tidak kerana nafsu, kita tak wujud atas muka bumi ini. Kita wujud disebabkan ada nafsu pada datuk dan nenek kita, pada ayah dan ibu kita, maka lahirlah kita. Begitu juga kita yang mana ada zuriat. Kerana kita ada nafsu, maka adalah zuriat. Bukankah zuriat salah satu kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi kata, aku bangga umat aku ramai di hari akhirat esok. Maka dengan nafsu yang ada, disalurkan ke jalan yang baik, dia dikira sebagai pahala sedekah.
Nampak? Dan dengan adanya zuriat yang ramai, kita mengikut ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nafsu bukanlah sesuatu yang jahat semata-mata. Sebab itu dalam Al-Quran ada 2 firman Allah sekurang-kurangnya yang kita boleh ingat. Yang pertama, firman Allah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Allah memuji nafsu yang mutmainnah, yang diredai oleh Allah. Dalam firman Allah surah Yusuf pula, Allah Ta'ala berfirman, Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu sentiasa mendorong untuk nak buat jahat. Ini nama dia nafsul ammarah. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, mereka ni sahaja boleh mengawalnya, iaitu para anbiya, para ulama, para wali Allah, para sahabat. Ini semua orang yang luar biasa. Bagaimana mereka menewaskan nafsu mereka. Kita patut meniru mereka. Tapi walau bagaimanapun, iman tak sama. Iman tak boleh diwarisi. Kita perlukan latihan. Nafsu beli belah. Bulan lain dah ada dah. Bulan Ramadan dia naik, dia lain macam. Nafsu makan. Bulan lain naik mencanak-canak. Bulan Ramadan bukan mencanak, menjulang. Allahu Akbar. Nampak? Dia jadi macam nampak semua sedap pula dah. Mungkin disebabkan kita lapar kot. Nafsu tidur. Ini bulan Ramadan. Entahlah kenapa. Sedap pula tidur bulan Ramadan. Nafsu kepada berlainan jantina. Maknanya lelaki tengok orang perempuan tengok orang lelaki. Termasuk juga mereka yang baru kahwin. Dan juga mereka yang dah lama kahwin. Sebab itu denda dia sangat besar, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, sebab apa? Sebab ini antara nafsu-nafsu yang perlu dididik dan dibelai. Okey, boleh tak saya bagi contoh satu? Macam mana nak didik dan nak belai nafsu kita ni supaya jadi elok? Kata ulama, perhatikan anak kecil. Itulah perumpamaan nafsu. Anak kecil baby, kalau kita tak pisahkan dia daripada susu ibu dia, sampai ke besar dia akan nak minum susu ibu dia. Maka apa kita kena buat? Kita kena halang dia. Kita kena letak strategi untuk dia. Macam mana nak bagi dia pisah susu, macam mana kita nak tukar dengan botol, macam mana kita nak bagi dia minum daripada cup dia, macam mana kita nak bagi dia. Nampak tak? Ada strategi dia. Begitulah dengan nafsu diri kita. Mesti ada kaedah dia, mesti ada langkah-langkahnya, mesti ada strategi untuk membendung nafsu kita. Sebab nafsu dalam sejarah terbukti boleh dikalahkan oleh iman kita. Semoga kita sama-sama dapat mengawal nafsu kita bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang paling penting, hak yang bercakap ni lah, saya lah mesti kena jaga. Dan tuan-tuan pun sama-sama jaga. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Saya sempat menjenguk seketika di Facebook kita. Alhamdulillah sudah ada 2.2k like, sudah ada 1.6k komen dan sudah ada 5k share. Jadi saya target sebelum kita nak berhenti berehat di TV3 ini, dapatlah paling kurang 6k share. Jadi kepada anda yang belum share, cepat tekan butang share supaya dapat pahala kerana menyebarkan ilmu. Baik. Tadi kita sebelum berhenti berehat, Ustaz nak kongsikan tentang bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah berdisiplin dengan masa ini. Mungkin Ustaz boleh teruskan, Ustaz. Silakan. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, dai hakim yang dimuliakan, kalau kita perhati kembali kepada surah Al-Asr yang menjadi landasan utama bincangan kita pada hari ini,
Allah menyatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia dalam kerugian demi masa. Kecuali lah orang yang beriman dan beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Jadi cuma 4 manusia saja, 4 kategori manusia sahaja yang akan selamat daripada kerugian. Ya, dan kalau kita tengok dari sudut bahasa Arab, Allah menggunakan perkataan innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam lempah kerugian. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan fi ini menunjuk pada jar majrur. Ya, satu huruf jar. Mana seolah-olah kerugian itu satu lembah, satu tempat yang rendah, ramai manusia menerjunkan diri masuk ke dalam itu. Sedangkan dia tahu tempat itu tempat yang tidak baik. Mungkin sebagai contohnya penuh dengan najis dalamnya. Tapi mereka terjun. Kenapa? Kerana mereka tidak beramal dengan 4 perkara. Rukun untuk selamat ni, tiang keselamatan tuan-tuan terletak pada 4 perkara. Beriman, hendaklah kita beramal, dan kemudian kita berpesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Jadi kata para ulama, contohnya dalam Hasyiatul Jamal, tafsir Jalain, menceritakan di sini menunjukkan kepada kita 2 rukun. Sebenarnya dari 4 rukun ni dirumuskan 2 saja. Iaitu yang pertama, hablullah, dan yang kedua, hablum minan nas. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Ya, tawasaw bil haqq ila alladzina amanu wa amilus salihat, ini hubungan dengan Allah. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, ini hubungan dengan manusia. Beriman mesti dibuktikan dengan beramal soleh. Dan berpesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, bila kita rujuk, kita perhati dalam kitab-kitab tafsir, menceritakan tentang kerja sebagai hamba Allah SWT ni adalah pesan, nasihat, ingat. Jadi dalam hidup sebagai contohnya, bayangkan tuan-tuan ni, seorang yang punya harta banyak. Maka dengan harta tersebut, dia boleh pergi haji, dia boleh beribadah, buat rumah, beli kereta, kemudian bantu orang susah. Dia takkan mampu untuk duplicate diri dia, melainkan dengan cara membiayai orang sebagai contohnya. Lihat, da'i ini seorang yang sungguh belajar. Saya bagi anda duit, anda belajar. Anda jadi orang alim. Contoh. Maka sekarang saya dah duplicate diri saya satu. Kerana dalam hidup, hubungan dengan manusia ni kita tak boleh nak ketepikan, kesampingkan. Alangkah baiknya kalau setiap kita punya target dalam hidup, aku tak mampu nak buat kebaikan, tapi aku merencanakan, memprogramkan orang lain buat kebaikan. Itu sebab dalam bulan puasa, kita disuruh untuk, dalam hadis mengatakan, man fattara sa'iman falahu ajruhu la yanqus min ajrihi syai'un min ghairi an tuqas min ajrihi syai'un. Dalam satu hadis yang lain berbeza-beza. Maksudnya, kalau dapat satu hari kita fikir untuk menyebabkan orang semua berbuka puasa, ya, dengan beri mereka kurma, beri mereka air, janganlah kita fikirkan pada hari ini nak bagi orang buka puasa ni kena makanan yang hebat-hebat yang kita pun tak mampu. Sedangkan kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, kita melihat orang buka puasa dengan sesimpel-simpelnya, kurma dengan air susu, dengan air sikit sudah memadai, membolehkan untuk dia qiyamul lail ataupun tahajud ataupun tarawih pada waktu malam. Jadi dalam hidup kita kena menaja kepada kebaikan. Hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia kita jaga. Insya-Allah kita keluar daripada kerugian, kita selamat daripada apa yang disebut oleh Allah kat sini. Orang yang paling rugi adalah orang yang tidak beramal dengan 4 perkara ini, dan kita diberi macam-macam kelebihan lagi oleh Allah SWT. Lailatul Qadar contohnya. Ya, kerana beramal sikit pada malam itu, kita aim betul-betul. Dah banyak masa terhabiskan. Sepanjang tahun, sepanjang tahun banyak lalai. Datang bulan Ramadan, 30 hari. Pun lalai juga di awal. Termasuk saya, tuan-tuan. Bukan saya ni maksum, ya. Saya pun sama, tuan-tuan. Lalai, terlupa, terabai, duduk, tidur dan sebagainya. Maka tinggal 10 hari yang terakhir, ada waktu lalai juga. Maka Nabi memberi kepada kita hari-hari ganjil, aim pada hari-hari tersebut. Dan ada para ulama yang mengkalkulatkan dari sudut hukum, disebut Lailatul Qadar itu lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dan ra. 9. Diulang oleh Allah 3 kali dalam surah Al-Qadr itu. 9 kali 3, 27. Maka dari sudut calculation-nya, malam 27 merupakan malam yang kena rebutkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi, tengok daripada besar, dikecilkan skop, dikecilkan lagi, andai tak dapat juga. Itu sebabnya satu hadis Nabi SAW ketika Nabi naik ke atas mimbar, maka Nabi mengucapkan amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Tangga mimbar Nabi ni ada 3 saja. 1, 2, 3. Ya, zaman Nabi itulah keperluannya, tapi zaman kemudian dibuat tinggi, tak ada masalah lah. Maka Nabi SAW naik 3 kali amin. Habis sembahyang, sahabat tanya, Nabi, apa yang Nabi ucapkan amin tadi SAW? Nabi bersabda, sebenarnya ia merupakan doa Jibril. Iaitu Jibril berdoa, alangkah ruginya orang yang punya ibu ayah tapi tak dapat kemaafan, tak dapat keridaan mereka, celakalah mereka, kata Jibril. Nabi mengaminkan amin. Yang kedua, orang itu disebut namaku, dia tidak berselawat ke atasku. Selawat kata Nabi ni ada banyak bentuk, tuan-tuan ni, kata Imam Nawawi dalam Majmu'.
Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ini merupakan bentuk untuk selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang celaka. Yang ketiga, apakah Nabi itu Jibril berdoa, alangkah ruginya orang itu Ramadan muncul dalam hidupnya tapi dia tak dapat keampunan. Macam tu je keadaannya, tak meningkat. Maka orang ini jugalah orang yang menuju kepada kecelakaan. Jadi bila kita tengok perkara ni tadi, kita kaitkan dengan Ramadan, kita kait dengan kehidupan, kita kait perhubungan dengan orang ramai, kita takkan masuk syurga, kita akan jadi orang rugi andai kita tak jaga hablum minallah dengan hablum minannas. Baik Ustaz. Saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita kerana soalan tersebut terkait dengan keadaan semasa, iaitu Izara. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Bagaimana dalam menjaga masa bagi segelintir yang bekerja di malam hari di bulan Ramadan dan tidak dapat melaksanakan ibadah malam hari kerana terikat dengan pekerjaannya, dan bagaimana dalam menjaga masa waktu kesiangannya harinya agar dapat dimanfaatkan dengan perkara kebaikan disebabkan di malam hari terbatas masa dalam untuk beramal. Mohon pandangan Ustaz. Syukran. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, seperti yang dijelaskan dalam dapatan kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, ada seorang isteri Nabi, seorang wanita yang salihah, yang hebat, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dengan beraninya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapalah kami tak jadi orang lelaki? Ini ada kaitan dengan soalan ni. Orang lelaki boleh sembahyang berjemaah, orang lelaki berjihad, orang lelaki banyak kelebihan, kami jadi macam ni ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tersenyum mendengar jawab soalan tersebut dan bersabda, sebenarnya bagi orang perempuan lebih mudah masuk syurga. Kalau dia taat pada Tuhannya, sembahyang 5 waktunya, menjaga hak suaminya, besok di akhirat Allah akan katakan kepadanya, masuklah engkau daripada syurga melalui pintu-pintu mana yang kau suka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis Isra Mi'raj, walaupun hadis ni lemah, tapi dibawakan oleh para ulama, maknanya sahih. Ya? Orang perempuan yang kematian suami, lalu dia tidak punya kesempatan untuk berkahwin lagi, untuk menjaga anak-anaknya ataupun hak-haknya yang tertentu, maka dia bersabar atas ujian tersebut. Nanti di akhirat dia akan berlumba-lumba masuk syurga bersama dengan orang yang tinggi makamnya. Bahkan Nabi menyatakan, aku bersama dengan mereka, mereka berlumba masuk syurga dengan aku, sallallahu alaihi wasallam. Jadi merujuk kepada kita dalam kes ini, bagi orang yang bekerja malam, polis, tentera, doktor yang bekerja untuk menjaga keselamatan, kesihatan orang dan sebagainya, bahawa dalam hidup ni ada perkara namanya perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara yang harus. Maka dalam aulawiyat kita, keutamaan kita, kerja adalah keutamaan kerana ia adalah kewajipan. Maka seorang doktor, seorang polis, seorang tentera yang berjaga malam, yang kerja untuk menjaga kepentingan orang awam, ini kerja anda, ini besar pahalanya di sisi Allah SWT. Bahkan kita lihat itu sebab Nabi tidak sembahyang tarawih selama 30 hari. Nabi cuma sembahyang 2 malam saja bersama para sahabat. Malam ketiga mereka menanti-nanti Nabi tidak muncul sallallahu alaihi wasallam. Lantas esoknya subuh Nabi telah bersabda, kalau aku muncul, aku sembahyang bersama kamu, nanti aku takut dia jadi satu kewajipan. Aku tak mahu ia jadi kewajipan. Maka kekal ia sebagai satu sunnah yang dituntut. Menunjukkan kepada kita, andai kita tak dapat lakukan di masjid, boleh buat kat rumah. Kalau kita ada kerja-kerja lain, dahulukan kerja. Dan ada banyak peluang untuk kita dapat pahala di sisi Allah SWT. Baca Al-Quran. Tak boleh khatam Quran, baca surah-surah tertentu. Itu sebab pesan Hasbi Siddiqi, seorang ulama yang hebat dari Indonesia, dalam bukunya bertajuk Pedoman Puasa. Kalau kita tak boleh nak baca Quran komplit, baca 15 juzuk. Nanti lepas Ramadan sambung lagi. Kalau tak boleh baca 15 juzuk, baca 10 juzuk. Nanti lepas Ramadan sambung lagi. Mungkin setahun khatam Quran. Kalau tak boleh, bacalah surah-surah pilihan. Menunjukkan kepada kita keluasan yang ada dalam Islam. Kita kena kenal benda yang penting, yang sangat penting, benda yang kurang penting. Benda yang paling utama, yang kurang utama. Benda yang wajib, benda yang sunat. Jadi, Qiyamul Lail itu sunat hukumnya. Bagi mereka yang berpeluang, berkesempatan. Bagi orang yang bekerja malam, itu kewajipan untuknya, dahulukan yang wajib. Dia masih punya peluang yang lain. Mungkin boleh bagi orang makan. Mungkin kita tak bagi makan banyak, orang bagi sikit-sikit, kurma orang dan sebagainya. Boleh amalkan zikrullah pada waktu malam, waktu kita bertugas. Kalimah yang ringan di atas bibir, berat atas timbangan, apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Apalagi istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan pandang kecil, tuan-tuan. Besar nilai di sisi Allah SWT. Mungkin seorang yang beristighfar itu pahalanya lebih besar daripada orang Qiyamul Lail, mungkin begitu. Kerana pada satu malam seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya bangun malam. Adakah saya peruntukkan 1/4 salawat untuk Nabi?" Maka Nabi jawab, "Baik, kalau engkau tambah pun utama." Kalau itu 1/3 Nabi. "Baik, kalau engkau tambah pun utama." 1/2 Nabi.
Kalau engkau tambah apa lebih utama, kata Nabi. Kalau gitu, wahai Rasulullah, sepanjang malam saya bersalawat, kata Rasulullah. Subhanallah. Mungkin hadis ini berkaitan dengan individu yang terpaksa bekerja pada waktu malam, yang tidak punya kesempatan untuk tahajud, tarawih. Nampak tak? Jadi Nabi bercakap dengan para sahabat, dengan kalau kita sebut klien lah yang datang itu dengan berbagai-bagai variasi. Orang ni macam ni kedudukannya, orang ni macam ni kedudukannya. Jadi ada kalanya Nabi berkata berjihad itu utama, ada kalanya orang yang punya ayah ibu tak ada orang nak jaga, kau jaga ayah ibu kau lagi baik. Kau balik, kau tak payah pegang. Sedangkan orang tu datang daripada Yaman. Maka menunjukkan kepada kita dalam Islam ada kepelbagaian. Kita tak mampu sembahyang tarawih, tak mampu ada Quran kan? Tak mampu baca Quran, zikir kan? Tak mampu zikir, kita boleh bagi orang makan kan? Betul. Tak mampu bagi orang makan. Baik sangka pada segala perkara yang berlaku kan? Betul. Jadi ada banyak peluang untuk kita mendapat pahala di sisi Allah. Janganlah orang yang terpaksa kerja malam ni menganggap aku kerugian, semua benda ni aku tak dapat, mereka saja yang dapat. Tidak begitu sebenarnya. Jangan berhenti pula Ustaz Ya. Berhenti daripada kerja. Baik, jadi utamakan yang wajib dan jika ada ruang dan masa, hiasilah dengan perkara-perkara sunat. Baiklah Ustaz, bila sebut juga tentang menjaga masa ini, satu soalan yang menarik untuk kita kongsikan daripada Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk pengurusan masa bagi pasangan suami isteri yang berjauhan dapat dimanfaatkan masa pada bulan Ramadan ini agar diisi masa dengan amal ibadah tatkala setiap kali balik hujung minggu, agar pengisian Ramadan dapat diisi dengan perkara yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Masya-Allah. PJJ Ustaz. Masya-Allah. Allah bantu ya, anakumullah, moga Allah tolong tuan-tuan, meringankan beban tuan-tuan, beri kepada tuan-tuan jalan keluar yang terbaik. Ya, balik kepada kisah ni, kita lihat dalam surah Taubah Allah menyatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman itu tolong menolong satu sama lain, lelaki dan perempuannya. Ya, jadi dalam hadis menguraikan makna ni lebih lanjut. Rahimallahu mar'an qama min lailihi fa aykaza ahlahu fa in abat nadhaha fi wajhihi halma. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, alangkah indahnya hidup berpasangan suami isteri bila seseorang bangkit untuk bangun malam tahajud, yang seorang tidur, digerakkan dia tidak mau bangun, maka direnjiskan air, ajak bangun bersama-sama. Jadi peluang yang kita miliki itu walaupun terbatas, gunakanlah ia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, baca Quran secara tadarus. Nabi bertadarus dengan Jibril AS, maka kita boleh bertadarus dengan isteri kita sebagai contoh, dengan anak-anak kita. Hari ini kita ada kemudahan telefon, boleh teleconference, bukan saja teleconference mesyuarat teleconference tadarus pun boleh juga. Jadi ini antara perkara peluang untuk kita buat kebaikan. Andai kita berjumpa sekali-sekala, bangun tahajud sama-sama bersama dengan isteri kita. Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Waktu malam bangkitlah tahajud, kerana dengan waktu itu Allah akan muliakan kedudukan kamu. Jadi bangun tahajud bersama, baca Quran bersama, ya, berzikir bersama-sama. Jadi sembahyang tarawih bersama-sama sebagai contohnya. Ambillah peluang untuk buat kebaikan-kebaikan itu. Mungkin kita boleh masak bagi untuk jiran. Kerana dalam hadis dinyatakan keutamaan buat perkara itu tadi. Yang iktikafnya waktu sekarang mungkin kita tak boleh iktikaf kat masjid, ada kekangan yang tertentu. Kita boleh peruntukkan satu bahagian daripada rumah kita untuk beriktikaf. Dalam setengah pendapat mazhab Syafi'iyah, bahawa orang perempuan taklah dituntut untuk iktikaf kat masjid. Kerana masjid itu untuk orang lelaki, waktu malam tak sesuai. Untukkan satu tempat sudut untuk iktikaf kita dengan suami sebagai contohnya. Banyak peluang untuk buat kebaikan, insya-Allah. Baik, jadi banyak amalan yang boleh kita lakukan. Antaranya bab kata Ustaz tadi, tadarus. Kalau tak boleh balik kampung, tak boleh berjumpa depan mata, mungkin kita boleh menerusi sidang video. Dan juga kalau depan mata, mungkin boleh bertahajud bersama-sama. Baik, jadi Alhamdulillah disebut juga tentang masa ni Ustaz. Ada orang, ialah bab kata soalan daripada Mazlin Hassan ni, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hendak menjaga masa untuk beribadah bagi seorang ibu yang mempunyai anak kecil? Kadang-kadang nak solat sunat atau mengaji Al-Quran pun tak sempat. Mempunyai anak kecil, terutamanya di bulan Ramadan ini, seakan amat rugi bagi seorang ibu, iaitu rugi dari segi masa beribadat. Apa perlu si ibu itu lakukan agar bulan Ramadan ini tidak berlalu dengan sia-sia dan memperoleh pahalanya juga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih atas perkongsian ilmu ya. Betul juga Ustaz, kadang-kadang saya tengok isteri saya sendirilah ada anak, kadang-kadang tak sempat nak buat ibadah yang lain kerana duk sibuk ni jaga anak kita. Bagaimana Ustaz? Baik, Da'i dan yang bertanya, tuan-tuan perempuan ni boleh sekalian. Kalau kita perhatikan soalan ni tanya kepada ulama-ulama besar.
Ya, dan pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapan yang paling tepat sekali kepada tuan-tuan adalah dalam perkara ini setiap kita punya tanggungjawab sebenarnya. Ya, tanggungjawab seperti yang telah nyatakan Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha tadi. Kalau seorang perempuan itu menunaikan hak Allah, menunaikan hak suami, kemudian menjaga salatnya, Nabi tekankan perkara-perkara ini, maka mereka akan diseru untuk masuk syurga melalui pintu yang mana sahaja yang mereka kehendaki. Jadi dalam konteks ini penjagaan anak adalah satu kewajipan sebenarnya. Menjaga suami adalah satu kewajipan. Maka bila seorang perempuan itu mungkin mengandung atau menyusukan anak, mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu yang menyebabkan dia tak dapat berpuasa seperti orang lain, maka ada keringanan, kelonggaran, rukhsah yang diberikan oleh syarak. Mungkin dia boleh berbuka dan dia boleh menggantikan pada hari yang lain. Andai perkara itu berkaitan dengan anaknya, maka dia kena bayar fidyah contohnya. Maka perkara-perkara seperti ini janganlah kita abaikan. Tanyalah kepada orang yang berkeahlian. Ya, antara tempat yang paling patut untuk kita tanya kes-kes seperti ini ada kat Jabatan Mufti Wilayah contohnya. Betul. Ada bank soalan, semua soalan tuan-tuan ada penjelasannya kat situ. Terima kasih kepada Sahibus Samaha, dia menteri kita yang dulu mufti wilayah dan itu dia mufti yang ada sekarang. Betul. Kerana banyak perkara yang boleh kita dapatkan maklumat kat situ. Jadi balik pada soalan ni, anda seorang pada ibu itu dia punya tanggungjawab untuk jaga anak, jaga suami, itu wajib untuknya. Yang kat sini mana bertembungnya dua wajib sini, kita tengok ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam dan dia boleh berzikir, boleh berdoa, ya, boleh bacakan kisah sirah untuk anak-anaknya sebagai contoh. Ini semualah ibadah di sisi Allah SWT. Baik Ustaz, jadi banyak lagi amalan yang boleh kita lakukan, kata Ustaz, zikir dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan bagi anda yang menjaga anak, jangan kecewa, teruskan beramal. Baiklah, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang topik Ramadan dan menjaga masa bersama dengan guru kita Al-Fadhil Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Dan terima kasih juga kepada anda yang menonton melalui Facebook kerana sudah ada 6.3K share. Jadi mudah-mudahan kepada anda yang belum tekan butang share, cepat-cepat tekan. Mudah-mudahan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya agak tertarik untuk mengajukan soalan berkenaan dengan bila datang bulan puasa, ada segelintir daripada kita ni kuat tidur Ustaz pada siang hari. Dia kata tak apalah, tidur kan ibadah juga. Jadi bagaimana dengan kenyataan ini? Da'i Hakim dan para penonton ini boleh kasihan, ayah ibu, sahabat. Hadis ini maksudkan ni boleh kita lihat dalam beberapa rujukan, iaitu naumus sa'im ibadah wa samtuhu tasbih. Yang maksud bahawa tidur orang puasa ini adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih. Sebenarnya hadis ini menurut para ulama yang ramai, contohnya Baihaqi sendiri mengatakan ia merupakan hadis dhaif. Setengah mereka mengatakan maudhu'. Ya, takhrij Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi pula mengatakan dia datang daripada Amali Ibn Mandah. Dia merujuk kepada hadis ini dhaif jiddan, maknanya sangat lemah. Sebagai mereka mengatakan maudhu', iaitu hadis palsu sebenarnya. Kerana ia berlanggaran daripada sunnah orang-orang saleh. Kerana dalam Quran banyak memuji orang-orang beriman, mereka bukan saja tidak tidur pada waktu siang, waktu malam pun mereka tidak tidur. Ini contohnya surah Sajdah yang kita baca pada pagi Jumaat kan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antara sifat orang beriman ni, malam itu pun dia rebut untuk bangun bertahajud. Itu juga surah Az-Zariyat Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Bahawa orang-orang beriman ni bila masuk syurga nanti Allah memberikan kepada mereka kelebihan, mengatakan bahawa waktu malam sangat banyak waktu mereka menghadap Tuhan, menangis, berdoa dan sebagainya. Malam pun tak cukup untuk bangun malam, apalagi siang pula nak tidur dan sebagainya. Baik, tidur yang pendek kita tu. nak meneruskan tentang itu, kita nak meraihkan dahulu pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Robizat Abu Bakar dari Teluk Pemangarang. Ya, silakan. Saya nak tanya,
bagaimana bagi pengurusan masa bagi seorang suri rumah, dia sibuk dalam membuat kerjanya, apakah ibadah yang boleh dilakukan untuk dia sementara nak tunggu waktu berbuka apa semua kan? Itu saja soalan saya. Baik, terima kasih kepada Puan Robizan Abu Bakar. Betul Ustaz, ni mungkin mewakili suri rumah. Bagaimana Ustaz antara amalan mereka boleh dilakukan? Jadi seorang perempuan punya tanggungjawab besar kepada Allah SWT, menjaga semayangnya, menjaga maruahnya, menjaga hak suaminya seperti yang saya sebutkan hadis. Nabi nyatakan kepada isteri baginda SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya in salat khamsaha wa ata'an zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min haitsu bab syi'ti. Maka orang jaga hak Allah, menjaga sembahyangnya dan taat kepada suaminya, maka dia akan diseru oleh Allah untuk masuki syurga mana-mana pintu yang dia suka. Maka seorang isteri punya tanggungjawab pada suami apa dia? Menggembirakan suami, memenuhi hak suami, menjaga anak-anak. Kerana dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, bagaimana Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah bertanggungjawab pada amanah yang diberikan kepadanya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki itu bertanggungjawab untuk jaga keluarganya dan dia akan ditanya di sisi Allah di akhirat nanti. Dan perempuan wal mar'atu ra'iyatun fi ahliha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Di akhirat nanti perempuan itu akan ditanya tanggungjawabnya. Jadi tanggungjawab seorang isteri saat ketiadaan suami adalah jaga hak Allah. Kemudian jaga maruah diri, jaga anak-anak. Ini merupakan tanggungjawab yang besar peranannya di sisi Allah. Maka dalam bulan puasa, isteri menyediakan makanan untuk suami, Allah besar pahalanya. Menguruskan anak-anak, ya Allah besarnya pahala. Sampai orang-orang bijak berkata kalau kita letak mungkin mileage dekat kaki isteri kita, perjalanannya pergi balik, sedia baju dan sebagainya, ya tuan-tuan, hargailah isteri kita. Kerana dalam kehidupan pada hari ini, tanda iman itu lemah adalah tidak menghargai isteri sebenarnya. Kerana Allah Ta'ala menjelaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka cara yang terbaik, dengan cara yang paling mereka suka, yang paling dibenarkan dalam Islam yang Allah Ta'ala suruh. Jadi seorang isteri punya tanggungjawab besar di rumah, menjaga hak suami, menyediakan sarapan, menyediakan sahur, menyediakan berbuka, menguruskan anak-anak, menguruskan rumah tangga. Ya Allah, itu besar pahalanya seperti yang telah dinyatakan dalam hadis tadi. Baik, jadi taklah rugi kepada anda suri rumah yang menjaga suami, menjaga anak dan tak sempat untuk beribadah. Jangan kecewa kerana anda sudah melakukan satu tanggungjawab yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak bertahmid seketika, kembali bergabung selepas ini. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan semarang penyakit yang membahayakan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam Celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan dapat kita amalkan dan kita sebarkan. Baiklah, soalan seterusnya daripada Sairul Nizam bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Di bulan puasa ini ramai di antara kita yang ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi Ustaz, apa pandangan Ustaz sekiranya seseorang itu hanya fokus kepada malam Lailatul Qadar dengan kerap mengabaikan masa-masa beribadat wajib, contohnya meninggalkan solat di siang hari kerana sibuk dengan kerja, menghabiskan masa satu hari dengan tidur di bulan Ramadan serta tidak bersedekah walaupun terlebih mampu. Apa pandangan Ustaz? Mohon pencerahan. Assalamualaikum, Kampung Larut Tin, Taiping. Terima kasih kepada Sairul Nizam atas soalan. Silakan Ustaz. Dalam sebuah karangan Ibn Rajab Al-Hambali, dan saya nasihatkan tuan-tuan anda punya kesempatan, milikilah kitab yang namanya Ensiklopedia Amalan Setahun. Buku ni satu kitab penting untuk kita miliki sebagai rujukan kerana tiap-tiap bulan itu mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, waktu-waktu yang berulang-ulang. Contohnya selain daripada Ramadan ada Sya'ban, Zulhijjah dan sebagainya, Muharram. Bacalah kitab Ensiklopedia Amalan Setahun. Ketajuk asal dia daripada bahasa Arab Lataiful Ma'arif. Dalam kitab ini Al-Imam Ibn Rajab menghuraikan bahawa apakah sikap Nabi SAW dalam bulan Ramadan, tabiat, amalan, aktiviti Nabi kita SAW. Maka apabila seseorang mengambil satu, mengabaikan lain, dia kerugian yang besar sebenarnya. Kerana ibaratnya kalau kita makan, boleh tak makan nasi saja. Lauk tak ada, ayam tak ada, nasi rukun kan? Cukup lah? Tak boleh pula.
Maka dalam amalan kita tak tahu yang mana satu yang Allah terima, tuan-tuan. Betul. Mungkin orang tu aim untuk itu kadang terlepas, yang lain pun terlepas, yang dikejar tak dapat dikendung berciciran. Betul. Jadi ibaratnya Nabi kita salah apa Nabi buat? Kita ikut contoh terbaik kerana baginda adalah penunjuk jalan ketakwaan yang paling utama untuk kita contohi. Apa Nabi buat? Antara galakan untuk bagi makan kat orang, berpuasa betul-betul, man qama ramadhana wa man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa puasa betul-betul, kata Imam Ghazali, puasa ada 3 kategori. Orang awam, orang khusus tu menjaga panca inderahnya, di samping perkara-perkara membatalkan puasa dia jaga panca inderah hatinya semua berpuasa. Kita cuba amalkan perkara ini. Ada disebut oleh para ulama, contohnya Ihya Ulumuddin ada, dalam amalan setahun, ensiklopedia amalan setahun pun ada. Apa lagi Nabi amalkan SAW? Nabi baca Al-Quran. Tadarus Al-Quran bersama dengan Jibril. Kita mungkin boleh dengan isteri, dengan anak-anak. Ya, kalau tak dapat semua waktu pun ada sebahagian waktu kita peruntukkan hari Jumaat baca surah Al-Kahfi sama-sama contohnya. Tadarus juga itu. Lagi apa? Nabi SAW, idza dakhala al-ashrul awakhir, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, masuk 10 hari penghabisan Ramadan, apa Nabi buat? Nabi aikaza ahlahu wa ahya lailahu wa shadda min zarahu. Nabi ketatkan kain. Kata Imam Nawawi, maksud kat sini Nabi tidak bersama dengan para isterinya kerana khusus fokus ibadah. Menghidupkan malamnya, menggerakkan isterinya, anak-anaknya, termasuk menantunya Sayyidina Ali pun Nabi gerakkan. Jadi nasihat saya, kalau orang ni buat perkara satu saja, abaikan lain, dia meninggalkan banyak keutamaan. Kalau dia dapat, kalau tak dapat macam mana? Jadi ini perkara yang kita nak ingatkan kepada umat Islam. Bahkan setengah para ulama, macam contohnya Yusuf Qaradawi, Syekh Hafizahullah, moga Allah sihatkan beliau sakit sekarang. Bahawa Syekh Imam Yusuf Qaradawi berkata bahawa kadang orang kaya keutamaan dalam hidupnya adalah untuk bagi sedekah. Orang miskin keutamaannya tak punya wang, dia banyak bertasbih, banyak berpuasa sunat. Contohnya orang muda. Jadi pembahagian ibadah itu mengikut kepada klasifikasi kategori masing-masing sebenarnya. Jadi nasihat kepada semua orang, jangan buat satu tinggalkan yang lain. Yang lain punya banyak kelebihan-kelebihan yang kita kena kejar juga. Betul Ustaz, kalau boleh pulunlah sebaik-baiknya dan jangan kita tinggalkan lagi-lagi yang wajib. Baiklah, soalan seterusnya daripada Salasit Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Dalam surah Al-As, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang berpesan-pesan dengan kebaikan dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Adakah orang yang bijak mengurus masanya adalah orang yang menghargai setiap kurniaan Allah dalam kehidupannya? Yang kedua, bagaimana pengurusan masa yang terbaik yang diajarkan dalam Islam? Mohon Ustaz jelaskan, syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Salasit Cik atas soalan, dan mungkin soalan ini Ustaz sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini. Silakan. Kita dalam menghubung kait surah Al-Asr yang kita jadikan landasan bincangan pada pagi ini, ya Allah telah pun menjelaskan semua manusia dalam kerugian. Ya, maka kemudian melainkan orang beriman dan beramal saleh. Ini nama dia istisna muttasil. Bila ceritakan semua manusia dalam kerugian, melainkan sebahagian yang selamat. Macam kita katalah, semua budak tak datang, melainkan Muhammad saja. Jadi Muhammad yang datang, Muhammad sebahagian daripada budak-budak itu. Jadi ni istisna dia panggil muttasil dari sudut bahasa Arab, sudut balarahnya. Maka bila kita bincangkan kat sini, bahawa semua orang kerugian melainkan orang yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Dua perkara ni tadi hak Allah, dua perkara ni hak manusia. Kita nampak seperti disebut dalam Hasyiatul Jamal oleh imam yang mensyarahkan kepada kitab yang namanya Tafsir Jalain itu. Jadi balik kepada keadaan manusia, orang yang beriman, beramal saleh kena buat dan jalankan tanggungjawab dalam manusia. Tawasi ini berarti ada tindak balas. Bila kita pesan orang, mungkin orang suka, mungkin orang lawan. Jadi adanya respon kat situ atau wazan tafa'ul. Jadi tafa'ul jadi dalam bahasa Arab kat sini kalau kita perhatikan wazan yang Allah gunakan, ada tindak tanduk, ada reaksi, ada respon daripada orang. Jadi kena sabar. Sampai ke kemudian orang tak suka, orang akan anti kita. Maka ini memang kerja para nabi. Jadi bila kita dapat buat keempat-empat perkara ini, kita akan keluar daripada batasan kerugian. Kita akan keluar daripada lembah kerugian yang saya telah umpamakan tadi. Jadi kepada tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam ibadah puasa yang kita lakukan ini amal saleh kita kepada Allah Taala. Kemudian tunaikan zakat kepada orang yang memerlukan. Ini ada setengah orang kadang-kadang ambil zakat bayar sendiri. Saya nak tegaskan kepada tuan-tuan, dalam pendapat kebanyakan para ulama, mazhab Syafi'i contohnya, zakat sebenarnya kita kena bagi kepada pemerintah. Kerana pemerintah yang akan bagikan kepada asnaf yang 8 itu. Okey, mengenali. Ya, kalau kita bagi maka tak cukup.
Kita lihat dalam konteks zakat pada ini, kitab Fiqh Zakat sebagai contohnya. Bila zakat diuruskan organisasi yang tersusun seperti anak-anak belajar dapat diuruskan, bangunan dapat dibuat, ketamadunan dapat dihasilkan. Banding kita bagi pada seorang, tak ada perancangan, tak ada sistem, maka sebenarnya Islam beri kepada kita jalan keluar yang terbaik untuk pengurusan itu berlaku. Jadi diingatkan kepada semua Islam tunaikan zakat kepada pihak pemerintah kerana ia satu kewajipan sebenarnya. Jadi dalam konteks kita nak selamat daripada kerugian ni, beriman, kena beramal, iman perlu pada ilmu, lepas tu beramal. Kemudian hendaklah kita menjalankan tanggungjawab manusia. Dan kata Dr. Ratib Nabulsi mengulas perkara ini, kalau kita jadi orang cukup aku sembahyang puasa cukuplah, kita tak jalan tanggungjawab, maka maksiat akan berlanjutan, maksiat akan berlaku kerana tak ada seorang pun nak tegur. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tawasi bil haq dengan tawasi bis sabr ini adalah sebahagian daripada amar ma'ruf nahi munkar yang kalau ada rukun iman yang berikutnya, rukun Islam yang berikutnya, yang keenam, rukun Islam 5 kan. Kalau ada yang keenam, rukun Islam adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yang disebut dalam ayat ini. Itu sebab Imam Syafi'i berkata, kalaulah setiap orang ta'ammul surah Al-Asr ini la kafathum. Kalau mereka baca surah Al-Asr ini dah cukup untuk menjadikan mereka orang yang terbaik. Baik Ustaz, tadi kita ada bincangkan tentang amalan-amalan yang terbaik untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Kita nak tahu juga apakah amalan-amalan yang sia-sia yang kita lakukan di bulan Ramadan, seperti yang diajukan soalan oleh Jura Azlin Syupian. Assalamualaikum Ustaz, Na'i dan kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, apakah perkara-perkara yang sering dilakukan ketika Ramadan menjadi sebab umat Islam tergolong dalam kalangan manusia yang rugi? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Jura atas soalan. Perkara yang sia-sia Ustaz. Antara perkara yang membahayakan puasa kita adalah disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang mana Rasulullah SAW sabda, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, palsu, bercakap benda-benda riba, mengumpat, memfitnah, menuduh, mencela, mengkeji, memanjang-manjangkan perkara-perkara maksiat, maka sebenarnya dia telah mengoyakkan pahala puasanya. Jadi tuan-tuan, pada hari ini bukan orang berkata, kalau dulu cerita tentang mengumpat dengan mulut. Hari ini dengan WhatsApp yang kita panjangkan, Facebook yang kita siarkan, Instagram yang kita sebarkan kepada orang, kita tak sedar sebenarnya kita sedang memanjangkan perkara-perkara yang akan mengurangkan, bahkan menghancurkan pahala puasa kita. Kita takut kita jadi orang muflis, tuan-tuan. Betul. Muflis kat dunia ni masih boleh settle. Tapi muflis kat akhirat ni yang payah. Nanti kat akhirat seperti disebut dalam hadis, Nabi bersabda, tahu kamu orang muflis? Dia kata orang tak ada duit lah, wahai Nabi. Man la dirhama wala dinar lahu. Nabi bersabda bukan. Muflis akhirat ni maknanya parah lagi. Kerana dia buat kebaikan-kebaikan, semua kebaikannya diambil orang. Dah tu ada lagi orang menuntut pada Allah tentang hak mereka yang dia ambil di dunia dahulu, lalu tidak punya apa kebaikan untuk diberi mereka. Sebaliknya, keburukan-keburukan orang pula dipikulkan ke atasnya. Inilah orang muflis akhirat. Jadi tuan-tuan, jauhi diri kita daripada perkara-perkara merugikan. Jangan membazir tuan-tuan. Elakkan daripada pembaziran. Makan benda yang perlu, makan sedikit pun dah cukup. Kata hadis Nabi, contohnya kitab apa yang saya sebut tadi, kitab Ensiklopedia Amal Setahun. Amalan Nabi waktu buka apa dia? Minum susu sikit, makan korma, minum air. Itu antara makanan yang boleh beri pada kita kekuatan. Saya ingat ni, Allah yarham Ustaz Salman Dut pernah cerita berpuluh tahun dahulu. Kalaulah satu hari orang Islam dapat save RM5 saja, dapat simpan RM5 saja, deposit RM5 saja. Katalah ada 5 juta orang Islam berpuasa. 5 kali RM5, 25 juta. 25 juta kali dengan 30 hari. Subhanallah. Banyak. Alangkah banyaknya wang yang terbazir kerana perkara-perkara yang tak diperlukan. Lalu kita sendiri yang menerima musibah atau kita sendiri menerima akibat yang buruk itu. Baik, jadi di samping kita berpuasa di bulan Ramadan ini, jangan lupa untuk berpuasa dari sudut media sosial kita. Jaga tulisan kita jangan sampai menjadi fitnah kepada orang lain. Baiklah Ustaz, tentang bila sebut tentang bulan puasa ini juga Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit nasihat untuk kami semua yang sedang mendengar dan menonton rancangan ini. Pesan para ulama, tuan-tuan dimulakan sekalian, kita dalam buat ibadah ni buatlah kerana Allah SWT. Kerana ada sebahagian orang beribadah pada Allah, dia jadi macam orang berniaga. Orang beribadah pada Allah macam hamba. Orang beribadah pada Allah macam budak-budak, kata Imam Ghazali. Macam budak-budak macam mana? Tanya, aman dah semayang nak? Belum lah. Angkat semua semayang. Dia pun angkat semayang. Dah sudah. Ya Allah, 2-3 minit siap semua semayang. Package, cepat. Ini amalan budak-budak. Amalan yang kedua, dengan macam orang gaji. Kita ada orang gaji kat rumah contohnya, kita suruh dia buat kerja, kita ada bukan main teliti dia buat. Kita pun pasang CCTV sulit ketika dia tidak tahu.
Maka kita memperhati, ya Allah, bila kita tiada dah jadi bos dekat rumah. Jadi ini amalan orang macam hamba abdi. Depan tuannya bukan main lagi. Yang ketiga, amalan orang macam meniaga. Saya sembahyang duha lah. Da'i. Asal tak kaya-kaya? Kita mencabar Allah. Jangan cakap macam tu, tuan-tuan. Bahawa Allah nak beri pada kita, Allah lebih mengetahui. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazil. Allah menurunkan apa yang Allah tahu dalam ilmunya, dalam pengetahuannya yang maha luas itu, biqadarin masya. Allah turunkan ikut kemampuan kita untuk mengikut amanah itu. Jangan kita sangka aku tak kaya-kaya, kenapa aku dah. Kita seolah-olah mencabar Allah Taala. Jadi dalam beribadah kepada Allah, jangan jadi macam businessman. Jadilah orang beribadah kepada Allah kerana engkaulah hamba. Aku hamba. Aku tidak punya pilihan. Aku hamba kepada dia. Kalau aku bekerja, aku tak puas hati dengan bos, aku letak jawatan. Tapi dengan Allah bukan begitu. Aku hamba, aku milik penuh dia. Dia suruh aku buat. Lepas tu aku tak mampu. Ya Allah, aku dah buat lah. Tapi aku tertidurlah. Aku tak mampu, ya Allah. Maka di situlah adanya rintihan kita. Jadi ingat, beribadah kepada Allah jadilah macam orang yang keempat. Beribadah kepada Allah kerana cinta, kerana rindu, kerana aku tidak ada pilihan, kerana aku adalah orang suruhan. Rasakan diri kita tawaduk seperti itu. Baik Ustaz, Alhamdulillah kita pun sudah berada di penghujung. Mungkin Ustaz ada sedikit doa sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اكثر مالنا ولدنا وسعنا في دارنا وباركنا فيما اعطيتنا واطل حياتنا لطاعتك واحسن اعمالنا واغفر لنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ارزقنا الصيام والقيام وليلة القدر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Akhir kata, rumpun buluh tumbuhnya rapat, pokoknya tinggi dan redup. Ada masa elok dimanfaat, kelak menyesal seumur hidup. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.